Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama dan selama-lamanya kita memanjatkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberi kita ruang dan peluang keizinan dan juga kekuatan untuk kita hadir pada pagi ini. Alhamdulillah. Dan marilah sama-sama kita melihat ataupun memperbaiki semula niat kita, mudah-mudahan dengan niat yang lurus dan tulus kerana Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan ganjari dengan sebaik-baik ganjaran di akhirat kelak, insya-Allah. Ya. Baik, apa khabar semua, sihat ya? Sihat, alhamdulillah. Baik, setakat ni saya tak nampak lagi yang tadi Zoom meeting ni problem sikit, dia lambat dia nak buka. Tapi masih tak ada yang join lagi lah melalui Zoom sekarang ni. Takut saya salah buka gelas lain ke apa ke. Saya rasa betul dah ni. Dan secara kiam sesi Sabtu, betul lah. Baik. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan menyambung pembacaan kita pada suratul Taubah, pada surah Taubah, iaitu pada muka surat 199 ya, insya-Allah. Mudah sedia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi jahidil kuffar wal munafiqin waghlub alaihim. واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله.
يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله ومنهم من عاهد الله لئن لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون بخلوا به وتولوا فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات الذين يلمزون
والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم 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 إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم إن تستغفر لهم 70 ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله ذلك بأنهم كفروا بالله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم
فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وتزهق أنفسهم وهم كافرون أنفسهم وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم
وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, jadi kita baru baca 2 muka surat untuk hari ini. Sebelum kita lihat, saya nak sentuh beberapa perkara dalam bacaan kita tadi. Yang pertamanya adalah ada ayat yang pertama sekali lah. Bila kita baca tadi itu, apabila kita baca benda ni, kita pernah sebut sebelum ni, apabila kita baca ghain, huruf ghain, yang berbaris mati, maka kita kena bunyikan dia macam ni, wal, bukannya wa, itu ain. Maka kalau kita ubah dia jadi makna lain lah. So, huruf dalam bahasa Arab ni dia sensitif. Kita ubah huruf yang lain jadi makna yang lain. So wazlub, bukannya wa'lub, lain. Wazlub. Okey. Jadi makna dia lain. Okey. Wa'lub saya tak tahu makna dia, tapi wazlub maknanya bersikap keras. Jadi kalau kita ubah makna, kalau kita terbaca dengan huruf yang lain, maka makna dia pun automatically akan jadi lain. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya adalah tadi sama juga, bukan sama, tak sama, cuma huruf yang lain bawah sekali. Apabila kita baca kha, dia bunyinya macam tu, kha, macam nak keluarkan ha. Bukannya ha. Tengok, dengar, cuba tuan-tuan dan puan-puan bezakan. Bukannya ha, tapi kha. Beza kan? Jadi sakhirallah, bukan sahirallah. Itu makna dia memang beza, confirm. Sakhirallah kat sini maknanya Allah balas ataupun Allah menghina. Itu makna sakhira ni ataupun yaskharun. Itu adalah orang yang Orang yang hina ataupun rugi. Itu makna sakhir. Tapi kalau sahir ataupun kalau sahira itu sihir. Itu sihir. Itu pada dalam Quran. Walamma dalam surah Taha, dalam surah Taha berkaitan dengan Nabi Musa dan juga Firaun, sahirallah, sahira ayunin nas, kan? Apabila tukang sihir pada Firaun ini, dia melemparkan melemparkan tali-tali tu, maka dia menipu. Sahir ni menipu, dia menipu mata-mata orang lihat, dia memperdaya mata-mata orang lihat, nampak seolah-olah itu kan jadi ular, tapi sebenarnya tali lagi. Itu sihir. Sihir ni dia tak macam mukjizat. Sihir ni kita nampak dia macam dia menipu mata kita. Kita panggil apa? Silap mata. Kita sebenarnya masih tali, tapi orang nampak dia ular kerana jin dah main dengan mata. Tapi kalau Nabi Musa, mukjizat dia lempar tongkat tu bukannya sihir, bukannya dia menipu ataupun memperdaya mata orang. Memang tukar betul jadi ular. Beza tu. Jadi beza. Baik. Sebab itulah apabila tukang-tukang sihir itu dia melihat benda tu, dia tahu ni bukan sihir. Sebab dia mengamalkan sihir, dia tahu ni bukan sihir. Sebab tu dia terus beriman. So ni sakhir. Ni adalah sakhira, bukan sahira.
ubah huruf, ubah makna. Sakhira hina. Sahira sihir. Memperdaya, lain makna dia. Kemudiannya sama juga pada muka surat 200, ayat yang bukan ayat pertama, baris pertama. Sama juga saya lupa nak ulang tadi. Sebenarnya saya dengar tapi dia okeylah, ringan nak. Tak begitu kuat, tak begitu ketara macam yang ayat pertama tadi. Tapi kena diperbetulkan juga supaya sebutan tu sempurna. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Ni daripada perkataan istighfar lah. Istighfar. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Macam mana puan-puan beristighfar? Cuba kita buat sikit. Kan orang Melayu kan suka bukan main. Dia tak main sebenarnya. Tapi dia memang dah jadi batu benda ni. Kalau dia betulkan, apa dipanggil tu, betulkan yang salah. Lepas tu biasakan yang betul. Sebab kalau kita tak betulkan yang salah, maka kita akan terbiasa dengan yang salah. Itu kat dalam masyarakat ni astaghfirullah lah. Kan salah-salah kan. So macam kadang-kadang kita tengok macam buat pula. Sebenarnya dia boleh buat, dia boleh baca dengan betul. Bukan astaghfirullah. Astaghfirullah. Cuba sebut. Ya. Baru betul minta ampun. Astaghfirullah tu apa benda kan? Tak tahu dia minta apa. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Jadi dalam ayat ni Allah sebut pasal Nabi ni ataupun para sahabat ataupun orang beriman, kalau dia minta ampun ataupun dia tak minta ampun. Kan sebelum ni minggu lepas kita bicara tentang munafik Masih lagi pasal munafik ni sebenarnya. Apabila kalaulah katakan kita minta ampun bagi pihak dia orang ataupun kita tak minta ampun sama je, Allah tak akan ampun kan. Kemudian Allah bagi perumpamaan, kalaulah kamu minta ampun 70 kali sekalipun untuk bagi pihak mereka, ya Allah ampunkanlah dia ni, ampunkanlah si Polan. Ini zaman Nabi. Zaman sekarang kita tak boleh tuduh orang munafik. Zaman Nabi tahu siapa yang munafik. Jadi kalaulah Nabi ni minta ampun pun bagi pihak munafik sebanyak 70 kali pun Allah takkan ampun. Sebab Nabi ni, kenapa ayat ni diturunkan? Kerana Allah menegur. Allah menegur Nabi ni. Ini asbab nuzul dia, Allah tegur Nabi. Kalaulah Al-Quran ni bukan kalamullah, masakan Al-Quran ini ataupun orang kata, orang punya tuduhan Al-Quran ni kalam Nabi, masakan ayat Quran tu boleh bercanggah dengan apa Nabi buat. Masakan ayat Quran ni boleh tegur apa Nabi buat. Ada tak orang nak tegur diri sendiri, nak malukan diri sendiri? Tak ada. Tapi dalam Quran beberapa kali kita lihat ada ayat-ayat yang Allah tegur Nabi dalam beberapa ayat. Contoh dalam surah ini, dalam ayat ini. Contoh lain surah Abasa. Apabila Nabi Abasa ni makna dia memasangkan muka dan berpaling. Watawalla. Abasa watawalla. Kenapa? Kerana Nabi berpaling daripada sahabat yang ingin Nabi melayani dia. Siapa? Abdullah ibn Umi Maktum, seorang yang buta. Dan Nabi lebih lagi nak melayan pembesar Quraisy daripada sahabat Nabi yang buta ni. Allah tegur Nabi. Kalau kata Al-Quran ni bukannya kalamullah, mestilah ayat dia cantik semua, tak ada tegur Nabi, semuanya puja Nabi. Memanglah ada puja Nabi, tapi ada juga yang tegur. Kerana di akhirnya Nabi ni kadang-kadang dia bukannya tersilap. Nabi dipanggil maksum. Cuma dia apabila dia buat sesuatu tu kadang-kadang benda yang terhasil daripada sifatnya yang baik, tetapi Allah bagi Allah ataupun bagi agama Islam benda tu salah. Contoh macam ayat ni. Ayat ni pasal apa? Ayat ni pasal sebelum tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pergi solat ke atas pemimpin munafik. Itu Abdullah bin Salul, tak salah saya. Alamak, saya tak ingat nama dia. Pemimpin munafik ini, kalau kita tahu munafik ni ada beberapa orang yang besar pemimpin dia, antaranya tu yang itulah namanya saya ingat, Abdullah bin
Urwah bin Salul. Abdullah bin something itu bin Salul. Yang inilah yang Nabi solatkan ke atas dia kerana atas apa ni? Kesian, kan? Sifat yang baik lah kan? Betul tak? Atas rasa kasih sayang sesama manusia. Betul? Nabi pun solatkan. Tapi Umar dah kata, Allah tak bagi solat. Orang munafik ni. Umar ni dia kadang-kadang pandangan dia tu bukan nak kata dia pandangan dia lebih betul daripada Nabi. Tak. Kadang-kadang dia tu terpandu. Sebab dia jenis yang adil tu. Dia Al-Faruq. Sebab tu orang panggil Al-Faruq. Dia pembeza antara hak dan batil. Walaupun orang nampak dia dingin, dingin tahu tak dingin. Dingin ni macam tak ada perasaan. Tapi sebenarnya apa yang dia buat tu, ini betul, ini salah. Dia boleh bezakan. Itu Umar. Jadi dia tegur Nabi, dia kata ni tak betul, tapi Nabi buat kerana sifat rahmat dia. Sifat kasih sayang dia. Kemudian Allah tegurlah dalam ayat ni, kamu minta ampun 70 kali pun tidak akan aku ampunkan dia. Kemudian lagi jelas lepas tu ayat Allah sebut dalam ayat 84 bawah tu, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Dan jangan sekali-kali kamu solat ke atas seorang daripada mereka yang telah mati selama-lamanya. Wala takum ala qabrih, dan janganlah kamu berdiri atas kuburnya. Maknanya jangan ziarah kubur. Begitu murkanya Allah dengan orang munafik. Allah murka dengan orang munafik ni macam-macam sekali. Maknanya munafik ni terkeluar daripada Islam. Bukan Islam pun. Kalau tak mestilah orang Islam walaupun fasik, wal-iyazubillah, kita tak naklah dia orang fasik. Orang fasik ni maknanya kalau kita sebut ni kadang terasa. Maknanya kita apa maksud fasik? Fasik ni orang yang membiasakan diri dengan dosa yang kecil atau melakukan dosa besar. Itu masuk fasik. Maknanya membiasakan diri dengan dosa yang kecil ataupun pernah melakukan dosa besar tapi tak bertaubat. Itu namanya fasik. Okey. Jadi orang yang fasik ini masuk syurga tak? Soalan ni. Tak masuk. Masuk. Akhirnya masuk. Maknanya dia akan disucikan dulu kat neraka. Ayat tu macam bagus je kan. Tapi sebenarnya kalau kita faham realitinya, boleh tahan ke kan? Kat dalam neraka ni. Kita kalau boleh nak fast track masuk syurga kan. Tapi kalau tak dapat memang kita kena masuk dululah. Lalui dulu seksa tu. Kemudian di akhirnya nanti masuk juga ke syurga. Kerana apa? Kerana dia beriman kepada Allah. Akidah dia betul. Kan? Akidah dia tak menyeleweng. Kemudian dia pun beribadah kepada Allah. Dia beza orang yang tak solat, ni pun fasik. Boleh jatuh kafir. Tetapi dia ada dua beza. Ini imam ulama-ulama ada bahas. Orang yang tak solat atau tak puasa, tapi dia tahu yang dia buat tu dosa dan dia tidak menzahirkan dosa dia dan dia tidak mengingkari bahawa pensyariatan solat dan puasa itu ada, orang ini fasik dan dia boleh masuk syurga akhirnya. Yang kedua ni dia jatuh kafir. Orang yang tak solat dan puasa tapi dia beriktikad bahawa solat dan puasa ni memang tak ada dalam Islam dan tak perlu buat. Beza tu. Ini sah kafir. Sah kafir. Perbuatan dia itu kafir. Tapi akhirnya tentukan syurga neraka Allah lah. Itu kita tak boleh ambil lah hukum tu. Tak boleh kata kafir, kamu ni masuk neraka. Itu tak boleh. Itu tugas kita boleh kata kafir boleh membawa ke neraka. Itu. Tapi tak boleh kata maksudnya persih lah. Contoh kan. On masuk neraka kan. Tak boleh. Tak boleh. Memang tak boleh. Okay? Walaupun orang tu orang kafir, kita boleh kata orang-orang kafir ni masuk neraka. Macam tu. Umum. Kita bukan tunjuk, Murugan, you masuk neraka. Tak boleh. Yang tu tak boleh sebab Allah boleh murka. Sebab itu kerja dia. Itu kerja Tuhan. Bukan kerja kita. Jadi poin dia kat sini, memang kita tak boleh nak solatkan orang-orang munafik. Tapi zaman kita ni ada tak orang munafik? Ada. Tapi boleh tak kita nak tunjukkan kamu ni munafik, lepas tu tak nak solat atas dia? Kalau dia meninggal. Tak boleh. Sebab itu satunya
Kita bukan di zaman Nabi yang mana Nabi tahu siapa munafik. Siapa yang tahu, siapa sahabat Nabi yang simpan rahsia pasal siapa munafik, siapa tak munafik? Hudzaifah Al-Yamani. Ya. Hudzaifah bin Al-Yaman. Dia tu yang tahu. Dia tu sahaja yang tahu. Jadi Nabi pun tak menjaja, oh ni munafik tau. Kawan ni munafik. Ada beberapa sahabat yang tahu. Umar dia tahu, contoh kan. Tapi ada sebagian sahabat dia tak tahu. Sebab dia rahsia, dia jadi rahsia. Pemegang rahsia Nabi ni nama dia Hudzaifah. Hudzaifah Al-Yaman. Jadi dia tahu semua. Siapa kepala-kepala munafik, siapa orang munafik, semua dia tahu. Walaupun solat sekali. Berpegang sekali dia tahu siapa munafik, siapa tidak. Tetapi kalau zaman sekarang tak boleh sebab mana ada wahyu lah. Sebab munafik ni soal hati tuan-tuan. Soal hati perempuan. Bukannya soal. Kadang-kadang kan macam saya katakan, iktikad. Iktikad ni apa? Iktikad ni kepercayaan, keyakinan. Itu soal hati. Siapakah yang lebih tahu melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi poin dekat sini adalah ya ada munafik di kalangan kita, kalangan orang Islam sekarang, tetapi bukan tugas kita mencari. Tugas kita bila tengok ayat-ayat ini adalah untuk memuhasabah pada diri kita balik. Itu. Sebab saya tengok masalah orang sekarang adalah bila dia baca Quran, dia banyak muhasabah orang lain, jauh lagi banyak daripada muhasabah diri. Sedangkan Quran itu tujuan dia pertamanya mau'izah, mau'izah maknanya nasihat kepada diri kita. Jadi apa yang baik, apa yang tak baik pun kita muhasabah diri kita dulu dan keluarga-keluarga kita. Kan Allah sebut dalam Quran. Apa dia panggil ayat tu? Allahu Akbar. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusikum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, takutlah kamu dan ahli keluarga kamu kepada neraka. Wal malaikatu ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan kepada malaikat yang sangat keras, ghilad. Ini ayat yang sama waghluz tadi tu. Ghiladun shidadun, perkasa, la ya'sunallaha ma amarahum, dan yang tidak mengingkari apa yang Allah perintahkan kepadanya, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan dia akan melaksanakan apa sahaja yang Allah perintahkan kepada dia ke atasnya. Jadi maknanya apa? Maknanya takutlah kita dan ahli keluarga kita. Jaga dulu kita dan ahli keluarga kita. Bukannya Allah kata jagalah kamu dan juga masyarakat lain. Ya, dalam ayat lain Allah kata perintahlah kepada perkara baik dan laranglah, cegahlah daripada perkara mungkar. Tetapi itu adalah tugas yang mana datang selepas kita jaga diri kita dan keluarga kita. Cegah mungkar dan suruh perkara baik pun bukannya menghukum orang. Suruh orang buat perkara baik, larang orang buat perkara buruk, ini bukannya tugas dia. Bukan termasuk dalam tugas itu adalah kita menghukum orang. Tengok orang buat tak baik, cegah dengan sebaik mungkin. Tapi bukannya kita mewar-warkan. Kau tengok ni ni ahli neraka. Tak, bukan sampai tahap macam tu. Apa suruh kita cegah, bukan suruh kita hukum. Hukum tu tugas siapa? Tugas Allah. Baik. Cuma saya terlupa dalam bab tajwid tadi. Bila kita baca istaghfir lahum, kenapa kita baca kenapa tak baca as? Sebab tadi minta maaf bukan saya nak mengungkit-ungkit kesalahan, tapi saya ada terdengar orang baca as kan. Okey, kenapa kita baca is? Kenapa tak baca as ke us ke, kenapa? Macam mana? Okey, pertamanya dia adalah hamzah soal. Itu pertama sekali. Dia adalah hamzah soal. Keduanya bila hamzah soal, memang kita kena bariskan dia. Kenapa kita kena bariskan dia? Ini soalan yang saya selalu tanya. Tak ingatlah kelas ni kelas mana ke, saya selalu tanya. Kenapa kita kena bariskan dia? Jawapan ni common sense ke? Kenapa kita kena bariskan dia? Kenapa nak dapat bahagian macam tu? Jawapannya sebab dia tak ada baris. Kenapa kita nak bariskan dia? Sebab dia tak ada baris. Kalau dia dah ada baris siap, apa keperluan nak bariskan, betul tak?
Buang masa lah. Ataupun kita ni saja-saja nak ubah baris pula, tak boleh. Kita nak baris masa dia tak ada baris. Okey, itulah sebab itulah hamzah wasal ni kena bariskan. Baik. Jadi lepas tu apa lagi sebab kenapa kita baca is? Kerana dia pertama kita kena kenal pasti. Seterusnya, bukan pertama, tadi pertama dah kan. Seterusnya adalah hamzah wasal ni alif lam ataupun bukan alif lam. So alif lam ke bukan? Bukan. Kalau alif lam, senang-senang kita conclude baris atas. Boleh baca as lah, kalau bukan as lah, al lah kan. Tapi malang, bukan malangnya, tapi sebaliknya dia adalah sin. So bila dia sin, dia akan terpaksa kita kepada last resort. Pergi kepada last resort, pilihan terakhir. Apa dia? Melihat kepada baris huruf ketiga dari mana? Daripada hamzah wasal. Ya, ini penting ni. Kadang orang ingat baris huruf ketiga, tapi dia tak tahu nak kira dari mana baris huruf ketiga. Okay, daripada hamzah wasal. So huruf ketiga apa? Tak, baris apa? Okey, so kalau baris atas, hamzah wasal baris bawah. Panjang contohnya kan? Okey. So sebenarnya nak kena ingat macam ni je. Hamzah wasal nak kena bariskan. So hamzah wasal ada dua alif lam atau tidak. Kalau alif lam baris atas. Kalau bukan alif lam, dia kena lihat baris huruf ketiga ikut kaedah apa? Atas, bawah, 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 depan, depan. Itu. Dan ini adalah termasuk dalam fi'lul amri. Fi'lul amri. Dalam fi'il amar. Sebab itulah kita baca istaghfir lahu. Beza tau kalau siapa baca astaghfir. Astaghfir tu kalau astaghfirullah kan. Astaghfirullah dalam istighfar yang kita baca astaghfirullah tu, hamzah tu hamzah qata', bukan hamzah wasal. Hamzah qata' ni maknanya hamzah tu dia ada hamzah. Lepas tu baris atas. Kenapa baris atas tu hamzah tu maknanya apa? Membawa makna ana, saya. Saya minta ampun daripada Allah. So astagfirullah. Yang ni bukan, ni suruhan. Kamu minta lah ampun ke? Kamu tak minta lah ampun ke? Itu maksud kat sini, lain. Okay. Ataupun ayat dia macam ni, minta lah ampun atau tak minta lah ampun, kan dia ada macam satu suruhan. Satu suruhan. Jadi dia fi'lul amri. So konteks dia lain. So kalau salah baca, jadi konteks lain. Daripada nak kata minta ampun tak minta ampun, aku minta ampun. Apa cerita? Kan dah lain makna dia. So sebab tu kena betulkan itu baik. Kemudian yang terakhir sebelum kita rehat sekejap. Tadi dekat bawah tu saya ingat ada salah baca. Oh ni bahaya ni. Tengok ayat 83. Baris ke-7 daripada bawah, tuan-tuan dan puan-puan. Baris ke-7 daripada bawah. Innakum raditum bil qu'ud. Tadi saya terdengar, tak apa kita ambil pengajaran. Ya. Saya tak kata akak ni ke. Tak, saya pun tak tahu siapa yang baca. Itulah hikmah baca Muhammad. Bil qu'ud, ada yang baca bil uqud. Biasa tak bil qu'ud dengan bil uqud? Biasalah sebab dah terbalik kan. Qu'ud qaf dulu datang baru ain. Uqud ain datang dulu baru qaf. Uqud, saya nak tanya, uqud ni ada tak dalam Quran? Ada. Ada dalam Quran. Perkataan uqud, yang ni qu'ud ni kan. Uqud ada dalam Quran. Ni qu'ud. Qu'ud ni orang yang tinggal ataupun orang yang tak buat apa-apa. Yang tak, maksudnya kata orang yang pasif, yang tak buat apa-apa. Contohnya orang pergi perang tapi dia tinggal, dia tak buat apa-apa, dia tak ikut berjihad, kita panggil qu'ud. Ataupun qa'idin. Kan akhir tu kan ma'al qa'idin tu. Last sekali tu kan. Maknanya orang yang tak buat apa-apa, yang tak ada apa-apa usaha. Itu orang qu'ud. Tapi uqud itu akad. Akad. Kan dalam Quran Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu la ta'kul, bukan ayat tu, sorry. Ayat yang paling senang adalah surah Al-Maidah. Wa aufu bil uqud. Allah arahkan kita orang beriman dan
patuhilah akad-akad yang telah kamu meterai. Yang maknanya jangan langgar janji. Kalau dah janji, dah berakad, kena laksanakan kesan-kesan akad. Kesan-kesan akad. Contoh dah berjual beli. Kan? Dah berjual beli, kesan dia apa kesan jual beli? Apa kesan jual beli? Pertukaran barang, kan? Itu kesan dia. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab tu kena mengaji tau, buat muamalat semua ni. Kadang-kadang kita rasa macam benda ni pun kena belajar, kena. Kerana tak tak sempurnanya rukun-rukun atau kesan tu tak berlaku, tak salah akad. Tak sempurna lah akad tu. Apa kesannya? Kesannya adalah pertukaran barang. Jadi duit pergi dekat penjual, barang pergi dekat pembeli. Tapi kalau dia tak menepati janji ataupun tak menepati akad, dah berakad ni aku jual aku beli tapi dia tak tukar. Kawan ni bagi duit, dia tak bagi barang. Itu Allah pesan wa aufu bil qud, dan patuhilah ataupun kita tepatilah akad-akad yang telah kamu lakukan. Kalau akad nikah, apa kesannya? Apa dia panggil istilah dia atharu syar'iyyah. Atharu syar'iyyah maknanya syarak, kesan-kesan dari sudut syarak yang perlu ataupun yang boleh buat dah. Sebelum tak boleh buat, lepas boleh buat dah. Apa kesan-kesan kalau nikah? Jawapan dia senang. Apa yang haram sebelum tu semua yang lepas tu halal. Tak boleh pegang, boleh pegang. Tak boleh duduk serumah, boleh duduk serumah. Kalau dia tidur sekali, boleh tidur sekali. Semua yang sebelum tak boleh buat. Kemudian apa lagi? Mahar. Mahar wajib ke atas isteri. Mahar. Mahar ni mas kahwin, istilah kita. Bukan hantaran tu. Hantaran tu bukan mahar. Itu mahal. Itu bukan mahar, itu mahal. Hantaran tu bukan. Hantaran bukan mahar. Kena betulkan tu. Kecuali lah kalau disebutkan hantaran tu, kalau disebutkan contohlah kita kan mahar kita murah, betul tak? Kadang-kadang RM100 berapa sen. Kemudian tiba-tiba bila dia punya hantaran RM100,000 kan. Contoh terbalik, bukan terbalik. Dia buat satu. Contoh orang Kelantan dia buat macam tu. Memang ada satu benda, tak ada hantaran. Okay, mas kahwin RM10,000. Boleh tak dapat kat keluarga? Tak boleh. Itu perempuan tu punya. RM10,000 tu lamsam tu dapat kat perempuan tu. Sebab dah kata mas kahwin gitu. Tapi tak ada hantaran lah. Tu Kelantan lah. Sebab saya orang Kelantan saya tahu. Bagi sekali debut memang wife yang dapat. Keluarga isteri semua tak dapat. Kenduri semua dia orang tanggung. Jadi itu lain. Tapi kalau dah redha meredai, tapi itu bukan rukun. Contohlah hari kejadian kawan tu tak dapat nak bayar hantaran. Sah tak? Sah lah. Lopong lah. Isteri kan, keluarga isteri jangan nak marah lah. Sebab bukan rukun. Saya cakap ni orang marah lagi. Bukan rukun. Rukun tu mahar. Mahar tu ya, kena bayar. Kena bayar pada isteri. Kalau hutang pun kena bayar. Betul. Kalau hutang pun kena bayar. Ada? Biasa yang hutangnya hantaran tu. Orang sekarang kalau hutang tu yang dia biasa buat pinjaman tu kan, yang hantaran tu dia tak boleh nak tanggung. Tapi masa kahwin jarang lah. Buat tak mahal mana, RM1, RM50. Lepas tu bayar tak tadi pun dalam lagi RM50, tak mahal mana lah. Saya tak mahal. Tapi kalau kata contoh kalau kata dia panggil tu pinjaman perkahwinan pun sebenarnya sangat tak digerakkan bagi saya lah. Sebab orang baru nak mula hidup. Awal kehidupan kahwin ni dia tak ada duit langsung. Dia tak, macam mana saya cakap, kita baru nak membina hidup. Rumah pun sebut tak ada. Macam-macam tak ada. Tiba tambah dengan hutang. Itu yang jadi cerita Piramli tu. Mungkin kawan ni. Lepas tu kawan ni hutang, sengsara dengan hutang atas benda yang dia rasa tak berbaloi. Lagilah dia rasa nak marah dan sebagainya. Jadi sebab tu kalau boleh
Bila perkahwinan tu bukan dengan berhutang lah. Walaupun mas kahwin ke, walaupun apa tadi, hantaran sekalipun. Sebab saya teringat tu benda, kalau kata mas kahwin ni bila kita bagi, bila kita bayar tu maknanya tu, sebab tu kena belajar fik munakahat semua ni, kerana bila nanti bila dia fasah semua tu, dia ada bab-bab yang mana perempuan kena bayar balik sebahagian mahar kalau tak disentuh, kalau ditalak sebelum disentuh, dia kena bayar balik mahar tu, kan, separuh. Jadi benda-benda ni yang kena belajar. Kalau tak, kita tak ada ilmu. Itu terpaksa dapat. Betul lah, bagus lah, kena dapat lah nasihat daripada lawyer kan. Okay. Talak tu satu lagi hal. Sajalah saya nasihat, ambil kesempatan nasihat. Sebab kadang-kadang kita tak tahu benda-benda yang nampak remeh, tapi sebenarnya dia menjadi sumber keberkatan dalam rumah tangga. Contoh lain, kalau kata uh, tolak lah, yang saya paling takut, saya tolak lah. Bukan takut apa, kadang-kadang kita ni gempak je lebih, macam ditakutkan, tapi sebenarnya bukan. Ada benda yang macam tolak ni, dia tak boleh main-main. Contoh suami duk cakap kat isteri, dia main-main je, jatuh tak? Betul tak jatuh? Kau tengok, kita tengok ni tengok ni dah, dah, dah. Tengok apa Nabi sebut dalam hadis. Apa apa salah tuhunna jidduhun najid wa hazluhun najid. 3 perkara yang mana kamu betul-betul sungguh-sungguh pun dia jadi, kamu main-main pun jadi. An-nikah wa talaq wa raj'ah. Nikah, talak dan rujuk. 3 perkara ni buat main-main pun jadi. Contoh lah kan, kita memang kita kahwin-kahwinkan anak kita, umur baru tapi dah balik kan, dah cukup syarat lah, cukup syarat. Seorang umur 15, seorang umur 14. Main-main. Aku memang betul-betul berkenan dengan Ahang ni, betul ni. Aku betul-betul nak kahwinkan. Tak apa, kita kahwin sekarang. Kita kahwin sekarang. Tunggu ni. Tak apa, kita buat kita rehearsal dulu. 10 tahun lagi baru kat kita. Kawan ni pun salam pada bapak kepada perempuan. Bukan bapak kepada perempuan. Tak ada pengantin pun tu. Bapak kepada perempuan tu. Aku nikah ke hang, ni mas kahwin. Apa? Dengan mas kahwin sekian-sekian. RM3. Kawan ni pun tak ada duit lagi. Dia pun, aku terima nikahnya dengan mas kahwin sekian-sekian. Jatuh. Betul pula, ada beradik 2 orang. Saksi. Sah. Jatuh. Yang lelaki tu, kalau orang paksa dia tak nak cerai, dia tak cerai. Jatuh. Maknanya sah. Siap boleh kena penalti di mahkamah. Kerana macam seperti mana tolak di luar mahkamah kena penalti, nikah tanpa keizinan daripada majlis pun kena penalti lah. Macam nikah kat Siam lah. Tapi hari ni dia buat sendiri kat sini. Boleh. Saya nak bagi tahu ni, Islam ni sangat mudah. Saya nak bagi tahu zaman dulu yang tak ada pendaftar nikah, yang mana pendaftar nikah ni bagus, sebenarnya bagus. Kalau tak terkawal, ada yang kahwin 8, ada kahwin 9 orang, dia tak tahu pun, bini dia pun tak tahu pun kawannya ada 8 orang. Dia main langkau macam tu je. Zaman-zaman tak ada pendaftaran nikah, tak boleh. Zaman dulu kalau tak ada pendaftaran nikah, pergi kat bapak dia. Bapak dia pergi je, tak payah ramai, panggil 2 orang, cukup salam lelaki tu, cukup syarat, cukup rukun, sah dah. Sebab tu saya kata jangan main-main dengan. Tapi nikah ni lagi susah lah nak berlaku main-main daripada talak. Talak tak payah ramai-ramai orang, suami isteri cukup dah. Betul tak? Sebab dia ada syarat. Kalau tu dah belajar, syarat dia banyak. Nak kena tahu dengan siapa dia, dengan siapa isteri tu kena ada kat situ. Dia tak boleh kata kat pintu, aku tolak dengan. Tak boleh. Isteri kena wujud kat situ. Sebab tu ada polemik talak kat SMS, kat WhatsApp, jatuh ke tak jatuh. Pasal isteri tu kena berada di hadapan dalam satu majlis. Satu majlis makna berada pada sama ada tempat yang sama. Kadang-kadang zaman sekarang
Kalau kita jual beli kat telefon jadi kan. So kalau telefon jadi juga. Sebab dia majlis yang sama. Maknanya orang tu dengar langsung. Itu maksud majlis yang sama tu langsung. Langsung. Jadi dah jadi dah. Kemudian yang ni lagi kelakar lah. Tu saya belajar. Yang belajar tu sampai dia tulis. Perlulah yang dicerai tu isteri dia pada ketika itu. Mana boleh dia pergi kat isteri orang lain. Aku cerai kan. Tak jadi. Ya tak tahu lah. Tak boleh. Tapi boleh tak wakil kau orang? Boleh. Boleh. Itu ramai orang tak tahu. Bagi tahu ni. Kahwin pun boleh wakil kau orang. Cerai pun boleh wakil kau orang. Wakil yang boleh wakil kau orang ni siapa? Tok Kadi tu lah. Tok Kadi tu buat apa tu? Asal si bapak tu tak ada keyakinan kot rasa kan. Dia kata Tok Kadi lagi tahu. Tapi sebelum Tok Kadi tu nak nikahkan boleh main nikah ke? Tak boleh. Dia kena cakap dulu dengan ayah tu cakap ataupun ayah tu bagi surat. Ni surat wakil. Maknanya dia wakil kan Tok Kadi. Tu dia bayar Tok Kadi. Dia bayar Tok Kadi tu maknanya perwakilan ataupun wakil yang beryuran. Wakil ni dia sama ada kadang-kadang bayar ataupun free kan. Wakil insurans, wakil takaful. Kan takaful bayar kat dia kalau dapat pelanggan. So wakil dia bayar tu. Sama juga ni. Tok Kadi wakilkan dia untuk nikahkan anak dia. Maknanya aku bagi kuasa kat hang tolonglah nikahkan anak aku pada Mamat ni. Jadi dah bagi wakil. Dia barulah dia boleh. Tapi kalau tu, ini nak bagi tahu ni. Kalau yang pengantin lelaki tu pun lambat datang. Dia pun kawan dia. Hang wakil aku tu. Boleh. Ini ramai orang tak tahu. Cuma nak bagilah grand sikit. Apakah hanya orang yang kahwin muka orang lain kan. Pasal kawan dia tolong wakil. Cerai pun boleh. Nah, aku serahkan kuasa talak aku. Hang tolong talakkan isteri aku. Kalau kawan tu pergi sungguh buat, jatuh. Tu nak beritahunya, talak dengan satu lagi rujuk ke main-main. Macam tak best kita rujuk balik lah. Okey, jadi lah. Jadi lah. Tak ada aku main-main tadi. Tak boleh. Jadi sungguh. Dalam tempoh iddah, jadi. Lepas tu 3 perkara. Nikah, talak, rujuk. Kan? Jadi dalam kes tadi tu, kalau kata wakil-wakil, ini bukannya saya main-main. Ada kisah Ibnu Abi Layla. Saya tak sempat cerita ini. Minggu depan ingatkan saya. Kisah Ibnu Abi Layla ni popular. Kisah dia kelakar. Kelakar tuan. Saya tak sempat nak cerita ini. Pasal saya dah lupa-lupa. Ingat-ingat lupa. Pasal cerita dia memang kelakar. Macam mana kawan perempuan ni punya bijak. Duk main dendam-dendam. Dia pergi balas dendam kat orang tu. Dia pergi ambil kuasa talak. Dia talak kan perempuan ni. Pasal dia geram perempuan tu. Dia wakilkan suami kawan ni. Dia pergi ceraikan perempuan tu. Pasal dia geram. Ada kisah dia. So maknanya talak pun boleh wakil. Sebab tu kita kena ada ilmu. Benda yang tak boleh wakil ni apa? Ibadah kan. Tolong. Tak larat tu solat. Tak boleh. Puasa? Tak boleh. Haji boleh. Umrah boleh. Betul? Betul? Dia ada syarat dia. Dia ada syarat-syarat dia. Kan? Kalau kata orang tu sendiri boleh lagi melaksanakan, tak boleh lah. Kalau orang tu tak boleh dah melaksanakan ataupun dah meninggal, boleh. Sedekah untuk orang lain, boleh. Benda-benda yang ibadah tu tak boleh. Kebanyakannya tak boleh. Ibadah persendirian. So kalau orang buat servis tiba-tiba kata, aku boleh tolong kotak solat untuk mak ayah hang. Tak betul, jangan percaya. Tak betul. Kenapa tak betul? Satu, dia dapat duit dah. Yang kedua, dia buat tu pahala dapat kat diri dia. Bukan dapat kau. Sedap lah macam tu. Jadi, dia punya point kat sini kena ada ilmu lah perempuan. Kena ada ilmu. Sama juga bab tadi, saya nak sebut bab talak tadi. Tak tahu nak kata
apa tu, wakil-wakil ni memang boleh berlaku. Sebab tu saja gurau sikit gurau-gurau, jangan marah. Kalau orang duk kata hari tu duk risau time PKP, kalau suami duk menghadap laptop pakai baju Melayu segak-segak tu, kena hati-hati lah, kot dia boleh nikah online. Tak payah. Suami boleh tidur kat rumah, tapi sebenarnya dia nikah tu lagi. Dia wakil kau dapat keizinan tu, dia boleh wakilkan orang tu untuk berakad. Untuk berakad. Untuk berakad, bukannya untuk. Tapi kalau kawan tu duk sailang kawan berbalik, dia jadi juga. Itu jadi cerita apa tu? Cerita Kirahman tu. Kawan tu yang nak nikah, dia pelupa dia kahwin dengan kawan tu. Saya gelak. Cerita tu memang saya gelak sungguh. Dia tu memang untuk akal. Lambat sangat. Yang seorang lagi kawan dia tu, Sabri Yunus tu, lambat sangat. Lepas tu buat-buat tak salah pula tu kan. Aduh. Okay. So, itu sajalah sikit-sikit kita punya ilmu yang kita dapat ni. Kalau boleh dapatkan ini orang kata dapat tak lengkap lah kan. Dapat sikit-sikit. Kalau boleh nak dapat lengkap, pergilah belajar. Saya tu terang cakap, kalau tuan-tuan dan perempuan pergi belajar, pergi ke kelas kan, pergi kat kelas-kelas pengajian, bapa munakahat ni, banyak lagi benda. Oh faham. Biasa kat masjid lah. Dekat masjid. Masjid pengajian. Biasa masjid ni dia memang common je. Biasa buat ibadah, munakahat, muamalat. Tiga ni. Okey lah masuk kan. Yang kita rasa kita kurang. Kalau ibadah ada rasa okey, tapi ibadah pun kadang-kadang benda kita, contoh macam itu tak hijab. Tak hijab tak batalkan solat, dia batalkan wudu kan. Jadi benda-benda tu sebenarnya bab fiqh ni kita kena cakna lah. Kita kena cakna. Kenapa saya kata kadang-kadang kalau tak cakna ni, contohnya dah 30 tahun kahwin, rupanya dia tak sangka, dia tak tahu pun dengan kejahilan dia, 30 tahun tu dia dah ceraikan isteri dah 10 kali. Pasal dia main-main tengok TV je, aku ceraikan. Dia pun kata aku ceraikan kan. Bergelak-gelak gelak-gelak dengan isteri, padahal dah cerai lah tu. Lepas tu duduk kedudukan lagi kan, tak ada iddah apa semua, pasal tak tahu. Tak ada niat pun, main-main. Tak, itu lain. Itu lain. Dia kena jelas. Dia pun ada dia punya syarat. Kalau pergi kat pejabat agama, kalau terbaiknya minta nasihat pejabat agama. Tapi pejabat agama dia mesti nak tahu betul. Dia tak nak tahu niat tau. Pertama dia nak tahu lafaz tu. Pertama dia nak tahu lafaz. Lafaz tu soreh ke kinayah? Soreh ni makna jelas. Jelas-jelas dia kata. Jelas ni dalam bahasa kita dua. Saya ada lain tak? Dua je. Talak dengan cerai. Aku talakkan hang, aku ceraikan hang. Lorat tu tak kisah lorat apa. Aku ceraikan hang, aku ceraikan kau ke. Yang belakang tu tak penting. Yang belakang tu penting tak? Nak tahu belakang tu. Sebab nak tahu berapa banyak jatuh. Kalau dia kata 1000, makna jatuh 4, jatuh 3. Dia tak jatuh 1000 kan. 1000 tak ada. Dia punya bengang orang kan. Aku talakkan hang 1000 kali. Aku mati sekalipun. Bangkit balik daripada kubur. Aku takkan kahwin dengan hang balik. Itu jatuh 3 juga. Dia cakap lah macam mana pun. Tapi kalau kata aku talakkan hang secara begitu saja, satu lah. Kemudian dia ada tafsiran pula. Kalau aku talakkan hang. 3 ke 1, banyak apa dia punya perbahasan. Yang tu kena tanya pejabat agama. Tapi kalau sebab saya tak tahu kita ikut mazhab mana. Perlis lain. Perlis kalau kata aku talakkan hang jadi 1. Tak jatuh 3, dia ikut mazhab Ibn Taymiyah. Kalau dekat negeri lain jatuh 3 tu. Mana dia tak boleh
Dia tak boleh bersama balik, melainkan dia kahwin orang lain. Kemudian kahwin tu bukan kahwin saja-saja, kena berlaku persetubuhan. Kemudian tak boleh dirancang, tak boleh cina buta. Lepas tu dia bercerai dengan natural, kemudian baru kahwin balik. Kalau satu dua, dia boleh rujuk balik dalam tempoh iddah, ataupun kalau lepas tempoh iddah dia boleh kahwin balik. Dia boleh. Nak kena, nak kena. Kalau kat Malaysia ni kena. Dia tak boleh main ikut dan dia. Dia kena macam siapa dia Daniel dengan tu kan? Dia orang kena tu. Dia orang kena maklumkan. Dia tak boleh. Sebab kalau tak jadi fitnah, kan? Islam ni tak berfitnah. Sebab tu kahwin, kalau kahwin pun kita war-warkan, kalau rujuk balik kena war-war tak? Kalau tak orang kata, dah tolak kedudukan pula. Sebab tu dia war-war balik. Eloklah apa dia buat tu. Tapi talak tu patutnya tak payah nak war-war sangat. Terbalik tu. Tapi okeylah dia buat semua dia war-war. Okeylah, bagus lah. Dia nak ceritanya semua kena war. Kalau kahwin kena war-war, rujuk pun kena war-war juga. Takut jadi fitnah. Kan? Lepas tu tadi Kak tanya apa tadi? Pasal talak. Okey, bagus. Kalau kinayah ni dia kias. Kalau tiba-tiba dia kata lafaz dia bukan macam ni, Ustaz. Lafaz dia macam ni. Kalau macam ni kita pisah. Aku tak tahan dengan aku hantar balik kat rumah. Ini kinayah. Kinayah ni dia akan panggil, panggil lelaki yang. Lelaki datang. Apa niat kau? Baru tanya niat. Niat saya memang nak cerai, jatuh. Kalau dia kata niat dia, tapi ni Allah je tahu. Kalau tipu terus lah. Kalau dia kata, tak ada, waktu tu saya tengok panas kat ni kan. Saya memang nak bagi dia amaran. Buat sekali lagi, aku hantar. Kalau buat sekali lagi, aku nak ceraikan dia. Kan. Gugut. Tapi, Ustaz akan nasihat. Jangan main gugut. Perempuan pun jangan main. Jangan main, apa dia panggil, peruk-peruk. Don't peruk-peruk. Perempuan pun kadang-kadang sama naik kan. Ceraikan aku, celaka. Lagi kawan tu kata, tak takut lah. Itu jadi tu kan. Padahal benda kecil je kan. Kawan ni duk tak tualang merata kan. Contoh kan. Benda kecil je. Jadi benda tu kena jelas. Yang tu baru dia tanya niat. Kalau yang satu tu dia tak tanya niat tau. Kalau dia kata aku ceraikan, niat saya lain tak? Jatuh. Niat saya main-main je. Tak jatuh. Sebab tu kena ada ilmu. Kalau ada ilmu tak main lah. Sebab Nabi tak nak perkahwinan ni ada. Perkahwinan ni kalau kita tengok maqasid dia, sebenarnya dia punya tujuan ni supaya ikatan tu kekal sampai lama-lamanya, sampai ke syurga. Ilal abad. Abadiyah, maknanya abadi sampai ke syurga. Tapi kalau orang turut main-main, ini kahwin, esok cerai, kata kahwin balik, kata esok cerai. Macam main lah. Agama tak galakkan macam tu. Sebab itulah Islam tak benarkan kahwin kontrak. Yang mana Syiah buat. Kalau ada orang kata boleh tu salah. Tu Syiah. Tak boleh. Agama Islam tak boleh kahwin kontrak. So Cina buta kontrak tu. Cina buta kan. Dia talak kan. Dan nak lama menyesal pula lah kan. Nak patah balik kat isteri. Isteri dia pun dah tak nak layan dah kan. Dia pun pakat dengan kawan dia. Tolonglah pikat isteri aku. Lepas 3 bulan cerai lah. Tuhan jangan sentuh lah. Betul tak boleh. Pasal tak jadi. Tak jadi. Jadi benda-benda ni mana nak cakap pun berat lah. Jadi ilmu agama ni sangat penting. One last thing. Saya kalau dah sentuh ni, saya akan cakap je benda-benda yang kita rasa pelik, tapi benda tu sebenarnya boleh berlaku. Saya nak tanya, kalau mak dengan anak, lepas tu suami ni dia kahwin dengan mak dia. Dia kahwin dengan mak dia, anak tu dia apa? Okay, anak dia. Betul kan? Tapi kalau suami kahwin dengan anak je dia apa? Mak tu. Mak betul. Okay. Soalan saya, sama tak hukum dia? Saya nak tanya, kalau suami tu kahwin dengan anak, boleh tak kahwin dengan mak lagi lepas ni? Kalau cerai.
Kalau suami kahwin, boleh. Okay. Suami kalau kahwin dengan mak dia, boleh kahwin dengan anak dia? Tak boleh kan? Kalau kahwin dengan mak dia, kita mak dia kahwin dengan anak dia. Boleh. Boleh. Okey, betul tak? Cuma tadi yang pertama tu, sebab tu dekat kaedah dia ni pening sikit pasal dia terbalik. Kalau kahwin dengan anak, akad je aku terima nikah ni dia tak boleh selamanya dia tak ada kahwin dengan mak. Walaupun tak sentuh. Walaupun tak sentuh lagi anak dia. Kahwin ni terlepas tak ada boleh. Tak boleh kata balik Tapi kalau dia kahwin dengan mak dia, masuk rumah, mak anak dia lagi lawa. Tak sentuh lagi mak dia, cerai. Boleh. Yang tu boleh. Sebab syarat haram kahwin dengan anak dia adalah dah sentuh. Sentuh ni ayat kias ni faham Sentuh. Tapi anak tu syarat dia bersentuh. Syaratnya akad. Akad tu saja terus haram. Akad tu saja mak dia terus haram. Sebab tu tak boleh lah kan kalau kata tak pernah dengar kan kes anak ataupun menantu kahwin dengan bekas mentua, tak boleh. Bekas menantu kahwin bekas mentua, tak boleh. Memang tak boleh pun, tak pernah dibawa orang. Ada jadi sumbang mahram, tak boleh. Kerana dia muharram dipanggil haram muabbad, haram selama-lamanya. Dia ada haram, dia panggil haram tu muabbad, haram sementara. Haram sementara contoh apa? Ipa, biras. Pasal tu kena jaga. Dan pasal tu juga dengan mentua, aurat macam dengan mak ayah Pasal tak? Kerana haram muabbad ni maknanya dia dah jadi darah daging tak? Bukan darah daging, maknanya dia dah dekat macam darah daging. Sebab tu dah boleh panggil mak ayah. Jangan duk kata mak kau, ayah kau. Cuma kalau confuse tu kena cakap lah. Kalau cakap mak mana tu? Kena cakap lah. Mak you Kena cakap lah. Tapi kena layan sama lah pasal sebenarnya dua-dua tu adalah sementara. Tapi kalau dia Ipa, Ibu dah ni semua, tak. Itu tak boleh salam, tak boleh sentuh. Haram sementara ni. Waktu kita kahwin dengan adik dia, waktu kita kahwin dengan kakak dia. Sebab tu ramai kes kita dengar. Banyak kes kita dengar. Tak, ni bukan kes yang tak, saya tak nak sentuh benda-benda tak baik, yang baik. Banyak kes kita dengar, kakak mati kahwin dengan adik. Pasal dia tahu adik dia akan, adik akan sayang anak. Macam kalau dia kahwin dengan mak tiri lain, mak tiri lain tu tak kasih ke anak kan. Tapi kalau kahwin dengan adik, banyak kes saya dengar je tu. Dia meninggal, adik tak kahwin lagi, kahwin dengan adik. Adik dia sayang lah anak-anak tu dah sini. Betul tak? Jadi sebenarnya boleh. Yang tak bolehnya waktu kahwin tu, dia kahwin sekali madu dua orang, waktu tu haram. Tak boleh. Itu sajalah. Tu saya ingat kita ambil ni lah, ambil antibar. Banyak ilmu yang mungkin tuan-tuan dan perempuan saya mungkin sikit lah. Bab-bab ni semua ni, tuan-tuan dan perempuan boleh ikuti lah pengajian. Saya sebenarnya nak memberi sedikit, dipanggil cetusan. Cetusan supaya kita rasa macam banyak juga ya. Bukan tuan-tuan tak tahu, saya pun banyak juga yang aku tak tahu ni. Baik kita belajar betul-betul. Sebab antara tanda kiamat apa? Antara tanda kiamat adalah ilmu tu diangkat. Yang tazi'al ilm. Ilmu tu diangkat. Kemudian fa'aftu Allah, saya tak ingatlah hadis itu. Hadis itu dikata maka akhirnya mereka akan minta fatwa daripada orang yang jahil. Maka hancurlah masyarakat pada ketika itu. Jadi adalah ulama yang bahas, dia kata antara ilmu pertama yang akan diangkat adalah ilmu faraid. Ilmu faraid. Jadi kalau kita tengok pun memang betul pun ilmu faraid ni paling sikit orang tahu. Sebab apa? Ustaz-ustaz pun ramai tak tahu. Saya pun kena kalau tuan-tuan tanya saya sekarang, ada benda saya kena belajar balik. Kena tengok buku balik pasal dia bukannya mudah. Dia bukannya mudah nak faham. Jadi ilmu faraid. Tetapi sebenarnya semua ilmu sama. Tetapi bukannya
Seperti tafsiran orang Quran hilang lah. Hilang surat Quran dah. Tu ngarut. Atau tiba-tiba malam-malam akak tengah tidur, Quran terbang kan terbang keluar tingkap Ataupun esok pagi bangun daripada 8 Quran 37 bilang dengan kematian para ulama, ya. Jadi itulah tanda dia. Jadi ambillah iktibar, untuklah ilmu, supaya jangan rasa tuan-tuan rendah diri sangat. Jangan, aku ni tak betul tahu tak. Tuan-tuan, perempuan, saya beritahu last lah sebelum kita 5 minit ni. Sebenarnya bila kita belajar ilmu agama, terutamanya ilmu, saya beritahu ilmu tafsir, ilmu apa dia panggil hadis, kemudian ilmu fiqh, kita akan rasa dada kita lapang. Percaya je kat saya, percaya je kat saya. Sebab kita lebih faham. Orang yang fiqh, orang yang faqih ni, nikmat dia bila dia beribadah, nikmat dia bila dia buat sesuatu tu lebih besar daripada nikmat orang yang tak tahu. Cuba bayangkan tuan-tuan buat satu benda yang tuan-tuan tahu dia punya fadilat, tuan-tuan tahu apa yang tuan-tuan akan dapat. Tuan-tuan tahu benda ni sebenarnya apa hikmah dia. Tuan-tuan tahu ini hukum dia. Tuan-tuan nampak kecantikan daripada itu. Tuan-tuan faham daripada mana ayat dia datang. Tuan-tuan faham keindahan ayat Quran. Tuan-tuan bila baca Quran, bila buat ibadat, bila buat satu-satu perkara yang tuan-tuan dah faham, beza tak dia punya sudut pandang hidup tu daripada orang yang tak faham? Beza lah. Penghayatan tu lebih tinggi, lebih besar, lebih baik. Itulah tujuan dia. Sebab tu seronok sebenarnya. Seronok sebenarnya. Saya bercakap berdasar pengalaman. Seronok sebenarnya. So tidak terlambat, ikutilah kelas-kelas pengajian. Kalau dengan khutbah pun khatib selalu ingatkan. Tuan-tuan dan perempuan mungkin tak ada khutbah Khatib selalu ingatkan. Selalu ingatkan apa? Selalu ingatkan selalulah melazimi masjid dan juga mengimarahkan masjid dan melazimi kuliah-kuliah yang diadakan masjid di sekitar wilayah lah. Waktu maghrib, waktu isyak kan. Sekarang ni ada satu lagi cara adalah dengan YouTube. Saya itu satu lagi. Saya tahu terang juga. Apa kelebihan orang KL Selangor banding orang di luar KL Selangor? Masa yang banyak dalam KL. Betul ke? Ada orang rasa benda tu benda yang teruk. Tapi percaya cakap saya, masa itulah masa yang saya gunakan dengan ceramah kuliah. Dan nikmat dia best. Best. Kadang-kadang kita tak terasa kan, Jen? Betul. Lagi-lagi kalau kena, tak apalah awal ni, walaupun kita rasa macam aku ni memilih ke kan, janganlah paksa diri dengan ustaz ni tak best nak dengar juga. Dengarlah yang best, yang kita rasa masuk dengan jiwa kita. Dengar dulu. Itu cara kita nak trik nafsu dan juga syaitan. Jangan pilih yang menyeksa diri kita kan, dengan duit yang juga janganlah. Dengarlah dulu yang ustaz-ustaz yang best. Contoh juga ustaz ni kan, dengar. Lama-lama baru tengok ustaz-ustaz lain. Bila macam kita paksa diri tu solat awal, macam tu lah. Kita kena dengar yang kena dengan jiwa kita. Lama-lama bila dah meresap kat jiwa kita tu, percayalah, sejam akan rasa setengah jam, 2 jam akan rasa sejam. Tuan-tuan takkan rasa stres tau. Dia sebab kita hadap jam ni, saya faham dia stres tau. Macam bila nak sampai, aku ada banyak benda nak buat, aku banyak kerja nak buat. Tapi bila kita dengar tu, bukan dia melarikan fikiran, tapi dia mencambah akal kita. Jadi itu masa yang orang lain tak dapat. So kita boleh buat benda tu dalam kereta masing-masing lah. InsyaAllah. Baik, jadi wallahu ta'ala alam. Sekadar nak tahu supaya saya boleh take note. Sekarang ni Ustaz Aizat untuk buku yang tu dia sampai mana? Mumpat. Apa? Okey. Ke depan kita akan sambung. Terusnya apa? Oh.
Okey, ni yang ada hajar dulu kan? Datang bacaan. Betul tak? Tahqiq, tafsir, tadwir, hadar. Okey. Tak apa. Yang tu kita akan sambung minggu depan. InsyaAllah yang tu saya. Baik. Terima kasih banyak kerana hadir pada hari ini. Maaf kalau ada kekurangan bahasa bahasa dan sebagainya. Doakan kesembuhan sepenuhnya untuk diri saya, kesihatan untuk diri saya. InsyaAllah kita tutup dulu kelas dengan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.